Nak dapat 10,000 sebulan sebagai eja tanah ni mudah kalau ada sistem yang betul. Proses jual beli boleh jadi pening kalau tak kena cara. Semua rahsia bakal saya kongsikan secara eksklusif dalam podcast Syukri Zuhari. Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ini saya nak kongsikan tentang satu perkara yang sangat penting, iaitu basic financial structure sebagai seorang ejen hartanah. Okey, so saya harap perkara ini membantu anda dan hopefully anda dapat something. Okey, kenapa financial structure ni penting? Okey, saya cerita dululah. Okey, financial structure ni penting supaya kita boleh tahu bila duit kita masuk, berapa banyak duit kita masuk, berapa persen yang kita bayar untuk kita punya lesen, berapa persen yang kita kena bayar untuk portion company, bukan berapa persen kita kena bayar, berapa bahagian profit yang kita kena share dengan company ataupun tak, dan berapa financial, berapa expenses kita yang kita kena spend untuk kita grow ataupun untuk kita tambahkan kita punya sale. Dan daripada sini kita juga boleh tahu berapa banyak expenses yang boleh kita cut, dan kita juga boleh tahu berapa jenis sumber sales kita. Okey, sama ada kita buat daripada projek ataupun sub-sale ataupun daripada sewa. So daripada situlah kita tahu. Alright, so saya akan cerita tentang basic sahaja pada hari ini dan semoga ia membantu anda. Okey, so saya ingin kongsikan kepada anda, okey, ini adalah financial structure, basic financial structure yang saya maksudkan. Okey, so sebagai eja tanah, kita buat sale. Bila kita buat sale, kita akan dapat commission. So which is namanya adalah earnest deposit. Okay, earnest deposit. Okay, so earnest deposit ni bila masuk ke dalam company, syarikat, bukan 100% semuanya milik kita. Okay, so bukan semua 100% milik kita. So ada portion yang dibahagikan kepada company. Sebagai contoh, kita ejen baru so earnest deposit 100%. Kalau rumah 500,000, 15,000 lah. Okey, tolak portion company, okey, bahagian company, bahagian syarikat. Okey, berapa persen? Kalau kita ejen baru 60%, company 40% lah. Okey, dan barulah kita dapat kita punya bahagian, which is namanya adalah, saya panggil dekat sini, gross commission income. Okey, saya panggil nama ni lah, senang. So 60% daripada sini. Alright, so sebagai aset tanah baru, inilah kita punya structure. Okey, so the only way untuk kita naikkan kita punya net commission income ni, gross commission income ni adalah dengan cara kita kena naikkan sales, ataupun okey, satu lagi cara adalah untuk kita kurangkan portion daripada company ni. So macam mana nak kurangkan? Kita kena buat sale, achieve target, and then kita punya company punya portion ni akan makin lama makin rendah lah. Okey, so that is one of the way, salah satu cara. So itulah caranya untuk kita tingkatkan kita punya gross commission income. Alright, seterusnya dengan cara ini, gross commission income ni, bila kita dah dapat belajar benda ni, okey, kita akan dapat tahu yang untuk tingkatkan kita punya sales, okay, which is this one, okay, dia ada beberapa cara, iaitu formula sales P times Q. Okay, kita tingkatkan price rumah yang kita jual ataupun commission per property yang kita jual. Okay, so yang ni saya just letak commission lah. Okay, ED lah, earnest deposit per property yang kita jual, dan ataupun okay, yang ni adalah quantity. Okay, so dia ada beberapa formula, which is untuk tingkatkan sales, sama ada kita tingkatkan ED per transaction, which is rumah yang lebih besar kita jual. Okay, dan mungkin quantity tu kita maintain sama. Okay, kita samakan quantity, ataupun kita maintainkan harga rumah yang kita jual, kita tingkatkan quantity, ataupun kita naikkan ED, okey, ataupun harga rumah yang kita jual, dan kita naikkan juga quantity. So ada 3 cara. Kita back to basic, ini adalah 3 cara macam mana kita nak tingkatkan sales sebelum kita pergi ke strategi. So ini adalah basic asas dia. Alright, so dari sinilah baru kita fikir macam mana kita nak tingkatkan kita punya sales, berapa kita kena jual, okey, berapa quantity kita kena jual. Alright, so dari sinilah kita tahu macam mana kita nak achieve kita punya target. Alright, so ini adalah daripada satu bahagian. Okey, so bila dapat gross commission income ni, okey tuan-tuan, apa next?
Okay, so dalam bidang sales, kita bukan sekadar nak kejar sales semata-mata, kita juga kena tengok kita punya net profit. Okay, so net profit selepas kita tolak expenses, and then baru kita dapat net profit lah, ataupun net income. Okay, so selepas tolak expenses barulah kita dapat net profit ataupun net income. Alright, so kenapa benda ni penting? Sebagai contoh, katakanlah kalau kita gunakan strategi naikkan price rumah yang kita jual, okay, ataupun commission tu kita cuba jual seorang, satu rumah tu kita cuba jual seorang, so kita punya ED personal agak tinggi, tapi adakah expenses kita berkurang? Contoh expenses yang ada adalah, sebagai contoh saya letak kat sini, contohnya kita punya marketing. Okey, marketing seperti di Property Guru, okey, Guru ataupun iProperty ataupun dekat mudah.my ataupun dekat media-media yang lain, okey, ataupun satu lagi apa, kita punya contohnya duit minyak tol, okey, minyak tol kita jimat ke tak, minyak dan tol kita jimat ke tak, lagi apa lagi, sebagai contoh untuk kita tingkatkan price ataupun quantity, sebagai contoh perlu tak kita spend untuk, okey, ni marketing untuk property, okey, yang ni untuk listing, okey, berapa banyak kita spend untuk listing. Alright, adakah berbaloi ke tak untuk kita gunakan strategi-strategi yang ada ni? Okey, naikkan quantity, naikkan price ataupun naikkan dua-dua, price ED ataupun naikkan quantity. Okey, ED maksudnya lagi tinggi harga rumah yang kita jual, lagi tinggilah earnest deposit collected yang kita dapat. Alright, so ini adalah basic cost structure sebagai ejen hartanah yang kita kena tahu. Alright, sebagai contoh kat sini pun kita dah 60%, 100% tolak 40%, kita punya portion 60%, okay, and then kita tengok berapa persen yang kita tolak dekat expenses. Normally selalunya lah, kalau ejen baru 15% untuk semua expenses, ataupun mungkin 20%, saya letak 20 lah, logik sikit. Okay, so 20% kita letak kat sini. Okay, so 20%. So sebenarnya net kita dapat adalah 40% sahaja. Okey, so ini adalah net income kita yang sebenar. Okey, so daripada cost structure ni kita dapat tahu pelbagai perkara. Okey, antaranya adalah, salah satunya kita boleh tahu berapa banyak kita spend. Okey, berapa banyak kita spend. Okey, kita spend berapa banyak kita punya return. Okey, berapa banyak kita punya return. So lagi banyak kita spend, adakah lagi banyak return kita, ataupun macam mana? Okey, daripada sinilah kita tahu. Alright, dan satu lagi apa yang kita boleh tahu adalah, adakah kita ni dalam keadaan economy of scale. Okey, which is maksudnya lagi banyak kita spend, lagi banyak kita jual, okey, lagi banyak quantity kita jual, adakah kita punya cost semakin berkurang, okey, ataupun ianya semakin meningkat. Okey, lagi banyak unit yang kita jual, sepatutnya cost per unit kita sepatutnya lebih rendah. Okey, cost per unit kita jual sepatutnya lebih rendah. Contohnya, kita dulu jual untuk dapatkan RM15,000, okey, ED 15,000, kita kena spend sebanyak RM1,000 untuk dapat 15,000, sebagai contoh. Okey, katakanlah kalau kita jual 5 unit, okey, 5 unit untuk dapatkan ED 15,000, so cost per unit kita adakah boleh turun? Mungkin turun ke 800 per unit, ataupun mungkin turun ke 500, 700, okey, per unit. So itulah yang dinamakan economy of scale atau tak. So kenapa kita kena tahu? Sebab kita kena fikirkan satu lagi, iaitu kita kena fikirkan ni lah, net profit kita, bukan sekadar
sale semata-mata. Okey, benda ni pun penting juga. Tak guna kalau kita buat sale tapi sebenarnya kita tak ada duit dalam account. Alright, so ini adalah basic cost structure untuk ejen hartanah, yang which is saya rasa benda ni penting untuk kita tahu, untuk kita fikir what's next. Okey, dan dalam expenses ni bila korang dah faham, so dari sinilah korang boleh fikir nak tambah staff ke tak, nak spend lebih ke tak, dekat expenses mana yang kita perlu cut, mana yang kita tak perlu cut. Okay, so daripada sini kalau kita tak buat benda ni, kita tak tahu. Alright, so itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Hopefully ia bermanfaat dan insyaAllah jumpa anda di sharing seterusnya. Assalamualaikum.